Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaksanakan tugasan pentafsiran dalam pendidikan Islam kod PIMK 2082R dengan tajuk Isu Kebat dalam Pentafsiran Pendidikan Islam. Baiklah, kita lihat kepada pengenalan pentafsiran. Dari konteks pendidikan, pentafsiran merupakan salah satu kesinambungan dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan. Pentafsiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek ataupun aktiviti pembelajaran. Aktiviti pentafsiran dijalankan secara berterusan. Definisi pentafsiran. Yang pertama adalah proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. Yang kedua, menurut Dunn, pentafsiran ialah satu proses pengumpulan maklumat oleh guru tentang pelajarnya dan oleh pelajar sendiri tentang kemajuan mereka. Yang ketiga adalah proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan. Pengenalan kemahiran berfikir aras tinggi. Kemahiran berfikir aras tinggi adalah kemahiran yang memerlukan organisasi pemikiran berdasarkan keupayaan untuk menghuraikan, menterjemah, mencipta, merefleksikan dan menghubungkaitkan dengan isu semasa. Dengan arti kata lain juga, kebat merupakan aplikasi pemikiran secara kritikal, pemikiran kreatif, pemikiran logikal, pemikiran reflektif dan metakognitif. Definisi kemahiran berfikir aras tinggi. Kebat adalah satu konsep kemahiran berfikir yang menggunakan intelek yang tinggi. Ini bermakna mempunyai keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penakbulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya menciptakan sesuatu. Bagi menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan murid, maka peranan guru sangatlah signifikan. Usaha ke arah itu perlu dilakukan secara bersungguh-sungguh. Sebenarnya, kemahiran berfikir ini bukanlah asing kepada guru kerana mereka telah didedahkan tentang konsep dan kaedah kemahiran ini semasa mengikuti latihan perguruan di maktab ataupun universiti suatu ketika dahulu. Walau apapun, guru perlu terus ditingkatkan keupayaan kemahiran berfikir mereka supaya dapat memberikan yang terbaik kepada murid dalam pengajaran mereka. Antara cara yang berkesan yang boleh dilakukan untuk menerapkan kebat dalam PDP ialah dengan mengemukakan soalan-soalan yang berunsurkan kebat semasa proses PDP dijalankan. Soalan dikemukakan adalah soalan yang membolehkan murid untuk mengaplikasi, menganalisa, mensintesis dan menilai sesuatu maklumat daripada sekadar menyatakan semula fakta atau hanya mengingati fakta yang telah dipelajari. Pilihan kepada kebat dalam pendidikan Islam, iaitu proses transformasi pendidikan Islam telah dirangka berdasarkan pelaksanaan pengajaran guru di sekolah melalui pengubahsuaian melibatkan komponen keupayaan kurikulum, pembentukan budaya sekolah, penambahbaikan pengetahuan guru dan tahap kemampuan pelajar, mengaplikasikan setiap isi kandungan pembelajaran yang diperolehi agar matlamat pengenalan pengajaran dan pembelajaran berorientasikan kebat dapat dilaksanakan dengan berkesan dan seterusnya membentuk penghayatan akidah yang mantap di kalangan pelajar. Proses pelaksanaan kebat dianggap sebagai satu komponen penting yang mewujudkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Maka bertolak titik daripada gagasan ini timbullah persoalan sejauh manakah kebat mampu membina pemikiran kreatif dan kritis dalam kalangan pelajar kita di sekolah, terutama dalam kurikulum pendidikan Islam. Kemahiran berfikir aras tinggi memerlukan pelajar menggunakan minda secara luas dan terbuka bagi menghadapi cabaran global. Perkembangan teknologi yang pesat memaksa pelajar dan guru berdaya saing dalam pelbagai bidang dalam supaya mereka tidak ketinggalan mendapatkan maklumat. Oleh itu, kebat mempunyai konsep asas daripada satu teori yang diperkenalkan oleh Benjamin Samuel Bloom, iaitu merupakan seorang profesor yang bertanggungjawab merangka pemetaan bagaimana manusia perlu mencapai kemahiran berfikir aras tinggi dan kemudiannya disemak oleh Erin Anderson pada tahun 2001. Apa yang kita lihat dirajah adalah merupakan teori asal dan Bloom
pada tahun 1956 dan kemudiannya disemak pada tahun 2001 yang mempunyai 6 aras. 3 aras di bawah adalah tahap berfikir aras rendah dan 3 teratas adalah aras tinggi. Mencipta iaitu menghasilkan idea ataupun kaedah yang kreatif dan inovatif. Contoh kebat dalam pendidikan Islam dapat disimpulkan seperti yang berikut. Yang pertama, aplikasi, iaitu mencari maklumat daripada kitab tafsir ataupun kitab hadis yang muktabar dan bertanya kepada ahli tafsir ataupun ahli hadis. Yang keduanya adalah analisis, iaitu fokus kepada setiap tafsiran Al-Quran ataupun syarah hadis yang telah dikumpul, kemudian berusaha memahami kaitan antara setiap satu tafsirannya. Tujuannya adalah untuk memahami konteks sebenar ayat Al-Quran dan hadis. Yang ketiga adalah menilai, iaitu menyaring maklumat yang didapati daripada Al-Quran dan hadis supaya sesuai dengan topik. Yang keempat adalah mencipta, iaitu menyusun semula ayat-ayat Al-Quran dan hadis supaya sesuai dengan topik yang dihuraikan sama ada melalui penyampaian lisan ataupun penulisan. Islam menggalakkan budaya berfikir dalam kalangan manusia. Galakan ini dapat mengelakkan budaya taklid, buta. Kepentingan budaya berfikir disedari oleh semua pihak, maka KPM juga menekankan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran semua subjek, termasuklah pendidikan Islam. Walau bagaimanapun, pendidikan Islam adalah subjek yang mempunyai 7 bidang iaitu Al-Quran, Hadis, Akidah, Ibadah, Adab, Jawi dan Sirah. Setiap bidang mempunyai disiplin ilmu yang berbeza, maka aplikasi kebat pada setiap bidang juga berbeza. Seterusnya kita pergi kepada 3 komponen pelaksanaan kebat. Seperti yang diketahui, kebat telah diperkenalkan secara meluas oleh KPM pada tahun 2013. Bagi meneruskan kesinambungan berfikir secara kreatif dan kritis iaitu KBKK. Oleh itu terdapat 3 komponen yang penting yang menerajui pelaksanaan kebat, iaitu yang pertama adalah perubahan dalam kurikulum, yang kedua adalah perubahan dalam pendekatan, yang ketiga adalah perubahan dalam pentaksiran. Isu dalam aspek kurikulum merangkumi peranan guru bagi memastikan hasrat yang terkandung dalam kurikulum menjadi realiti dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Dari aspek pedagogi adalah cabaran utama guru ialah bagaimana memilih cara tertentu dalam menjalankan pengajaran bagi memastikan objektif kebat dapat dicapai. Yang ketiga adalah manakala dalam aspek pentafsiran pula kaedah penilaian dan pentafsiran yang akan mengukur kebat antara dilema yang dihadapi oleh para guru. Isu yang pertama yang saya bawakan adalah guru tidak bersedia dalam melakukan pentafsiran kebat. Ketidaksediaan ini adalah disebabkan oleh pengetahuan dan kemahiran guru yang terhad dalam strategi penginteraksian kebat dalam PDP. Ini menyebabkan item pentafsiran kebat tidak dapat ditadbir dengan sempurna oleh guru. Contohnya di sini adalah guru menyediakan item pentafsiran kebat yang hanya menilai tahap pengetahuan murid sahaja, sehingga hasil objektif pembelajaran tidak dapat dicapai oleh murid. Ketidaksediaan ini mungkin berpunca daripada kurangnya pendedahan tentang penerapan elemen kebat dalam pentafsiran ketika berada di maktab, perguruan ataupun di universiti dahulu, ataupun guru mempunyai perancangan pentafsiran yang lemah untuk menilai keperluan murid. Isu yang kedua adalah kesusahan membina item soalan yang beraras tinggi, iaitu kesukaran menentukan instrumen pentafsiran dan pembinaan item yang mempunyai elemen kebat yang mengambil kira kesediaan dan aras kebolehan pelajar. Ini menyebabkan item pentafsiran tidak dapat menilai prestasi murid secara menyeluruh. Contohnya, item soalan yang dibina hanya menguji pengetahuan murid sahaja dan tidak menguji tahap aplikasi murid tidak akan dapat menilai sejauh mana kefahaman murid mengenai mata pelajaran. Oleh yang demikian, penggubal item pentafsiran yang mengandungi item kebat perlulah mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentang kebat serta juga amalan pembinaan item pentafsiran yang standard agar hasil pentafsiran pembelajaran melalui item dan instrumen yang dibina dapat memenuhi tujuan dan objektif pentafsiran yang dilakukan. Isu yang ketiga adalah pentafsiran yang masih terikat dengan kaedah tradisional. Terdapat guru yang masih menggunakan kaedah pentafsiran tradisional iaitu penggunaan kaedah yang hanya berfokuskan kepada proses pengumpulan maklumat dan hafalan semata-mata. Sedangkan usaha meningkatkan daya berfikir, analisis, sintesis kreatif dan pemikiran tinggi kurang diberikan perhatian, malah mungkin diabaikan. Contohnya di sini adalah item pentafsiran yang disediakan tidak mendorong murid untuk berfikir secara mendalam, tetapi mendorong murid untuk memberikan maklumat itu semula. Pentafsiran kebat seharusnya perlu mencabar murid untuk menyelesaikan suatu masalah kehidupan sebenar dengan menggunakan pembelajaran daripada pelbagai disiplin ilmu.
Penyelesaian masalah iaitu dengan melengkapkan diri dengan pengetahuan kibat, iaitu guru perlulah memainkan peranan penting dalam memastikan aras kibat dapat dilaksanakan dengan pelbagai strategi pembelajaran, dan guru seharusnya merancang soalan, tugasan dan aktiviti yang menuntut murid untuk berfikir secara berterusan serta menilai pemikiran mereka dengan murid yang lain. Penyelesaian masalah yang kedua adalah membuat perancangan rapi sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. Bagi memastikan guru pendidikan Islam merancang aktiviti pengajaran yang berteraskan kibat sejajar dengan objektif pembelajaran yang ingin dicapai serta cabang ilmu pengetahuan termasuklah berkemahiran pedagogi serta kaedah pengajaran yang bersesuaian sebelum mengaplikasikan kibat dalam PDP. Penyelesaian masalah yang ketiga adalah memanfaatkan kaedah pentafsiran yang terkini. Yang pertama, menggunakan model pembelajaran interaktif untuk memupuk minat pelajar untuk mengikuti pembelajaran mereka di samping meneroka idea murid terhadap sesuatu topik yang diajar. Yang keduanya adalah pembelajaran berasaskan projek untuk melatih murid saling bekerjasama dalam kumpulan serta berkongsi idea dan pemikiran tentang penyelesaian sesuatu masalah yang memerlukan kreativiti dalam pemikiran pelajar. Sekian, terima kasih.